Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama dengan saya lagi Cikgu Syikin dalam mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar topik seterusnya iaitu kawalan dalam atur cara standard kandungan 2.0 menggunakan algoritma melalui pseudocode dan carta alih. 2.4 membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma pseudocode dan carta alih. Objektif pada hari ini murid dapat membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Kriteria kejayaan murid dianggap berjaya sekiranya dapat membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Okey, baiklah. Apa yang dimaksudkan urutan dan pilihan? Murid-murid boleh tengok buku teks, muka surat 27 hingga 34. Mari kita baca sama-sama teks tersebut. Nadia, Najmi, Naresh dan Nicole hendak bermain permainan membentuk perkataan. Dalam permainan ini terdapat dua jenis kawalan yang digunakan. Najmi, dalam permainan ini giliran bermain adalah mengikut urutan. Saya giliran pertama, Nadia giliran kedua, Nicole giliran ketiga dan Naresh pula giliran keempat. Nadia, betul, kita mendapat peluang untuk membentuk perkataan dengan menyusun huruf apabila tiba giliran kita. Nicole, apabila tiba giliran, kita mempunyai pilihan untuk menyusun huruf atau tidak. Naresh, ya, jika kita memilih untuk tidak menyusun huruf, kita boleh menukarkan huruf-huruf yang ada pada kita dengan huruf yang lain. Nampak tak perbezaan kat sini? Apa dia urutan dan juga pilihan. Okey, sama juga dengan pengaturcaraan. Dalam pengaturcaraan terdapat beberapa jenis kawalan aliran dalam aturcara seperti urutan dan pilihan. Dalam urutan, semua arahan dilaksanakan mengikut langkah demi langkah. Dalam pilihan, suatu arahan atau urutan arahan hanya akan dilaksanakan sekiranya syarat dalam pernyataan dipenuhi. Okey, baiklah, tadi kita dah tahu perbezaan antara urutan dan juga pilihan. Cuba kita tengok contoh ini. Untuk kita bezakan apa dia? Ini adalah kawalan aliran secara urutan menggunakan algoritma pseudocode dan carta alih. Okey. Mari kita teliti contoh algoritma pseudocode dan carta alih secara urutan. Kerana semua arahan akan dilaksanakan mengikut urutan tanpa perlu membuat pilihan. Bagi menghasilkan lukisan wajah dengan menggunakan bentuk segi empat yang berikut. Okey, kalau algoritma, tengok kat sini. Okey, yang pertama mula-mula kita pilih warna kuning. Lepas tu daripada warna kuning tu kita akan lukis segi empat tepat untuk muka. Lepas tu kita ambil pula warna hitam. Kemudian kita lukis segi empat sama untuk mata kiri dan juga mata kanan. Lepas tu segi empat tepat untuk mulut. Itu adalah dalam bentuk algoritma. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk pseudocode, dia sama juga dengan algoritma. Cuma yang membezakan di sini ialah mesti ada perkataan mula dan juga perkataan tamat. Kat sini tengok kata kerja dia. Kita tulis dalam bentuk huruf besar. Sebenarnya dia sama juga dengan algoritma. Cuma yang membezakan dia ada perkataan mula, ada perkataan tamat dan dia punya kata kerja permulaan tu kita tulis dengan huruf besar. Bagi carta alih, sebenarnya sama. Cuma dia tu lukis dalam bentuk simbol. Nampak ni? Ini adalah terminal. Tamat dan mula adalah terminal. Kalau empat segi tepat ini adalah proses. Kamu boleh semak balik pada buku teks ada. Kamu tengok, kamu boleh cek simbol-simbol dalam carta alih. Okey, nampak kat sini. Proses dia sama. Mula, pilih warna kuning, lukis segi empat sama untuk muka. Pilih warna hitam, lukis segi empat sama untuk mata kanan. Lukis segi empat sama untuk mata kiri. Lukis segi empat tepat untuk mulut. Nampak kat sini? Semuanya berurutan. Dia tiada pilihan. Itu yang dikatakan sebagai pilihan. Atur cara urutan. Bukan pilihan ya. Maaf.
atau cara secara urutan. Ini kita bezakan antara algoritma, pseudocode dan juga carta alih. Baiklah, kita tengok pula bagi pilihan tunggal. Apa yang dikatakan sebagai pilihan? Maksudnya kita ada pilihan. Tadi secara urutan, ini secara pilihan. Ini kita tulis dalam bentuk algoritma. Okey, kamu baca petikan ni. Ini sama dalam buku teks. Najmi meminati permainan komputer. Cikgu Naden menunjukkan algoritma permainan komputer. Menyambut buah rambutan kepada Najmi. Perhatikan bahawa terdapat aliran secara urutan dan pilihan tunggal dalam algoritma ini. Okey, dalam algoritma ni ada dua. Secara urutan dan juga secara pilihan. Okey, kat sini ada dua proses, iaitu yang pertama ialah algoritma buah rambutan. Mula-mula letakkan buah rambutan pada kedudukan yang rawat di bahagian atas. Ini buah rambutan dia. Kemudian jatuhkan buah rambutan ke bawah. Jika buah rambutan menyentuh bakul, kalau disentuh bakul ni, buah rambutan akan lenyap. Buah rambutan tu akan hilang. Bunyi akan dimainkan dan skor akan bertambah. Maksudnya bila buah rambutan ni jatuh dan kena pada bakul, buah rambutan tu akan skor bertambah jadi 1. Okey, algoritma di atas mengandungi satu pilihan tunggal kerana arahan untuk melenyapkan buah rambutan. Arahan dia ialah untuk melenyapkan buah rambutan. Memainkan bunyi dan menambah skor akan dihasilkan jika buah rambutan tersebut menyentuh bakul. Okey, seterusnya ialah algoritma bakul. Okey. Letakkan bakul di bahagian bawah. Okey, ni bakul. Jika kekunci ni, maksudnya kalau kamu gunakan keyboard, kamu ambil ke kanan atau ke kiri. Bergerak ke kanan bakul ni atau bergerak ke kiri. Okey, jika kekunci bergerak ke kanan, bakul bergerak ke kanan. Jika kekunci bergerak ke kiri, bakul akan bergerak ke kiri. Itu adalah algoritma bakul. Algoritma di atas mengandungi dua pilihan tunggal. Jika kekunci anak panah kanan diketik, bakul bergerak ke kanan. Jika kekunci anak panah kiri diketik, bakul bergerak ke kiri. Ini contoh kalau rambutan ni jatuh. Kita gerakkan bakul tu ke kanan. Okey, jadi rambutan tu akan naik lagi. Akan bergerak. Tapi kalau buah rambutan ni masuk ke bakul, automatik rambutan ni akan lenyap dan masa akan dah dapat. Tapi kalau tak dapat, tak kena bakul, maksudnya buah rambutan tu still ada berpusing. Dia ada pilihan tunggal. Okey, ini pula pseudocode bagi aliran secara pilihan tunggal. Okey, sama juga macam tadi juga, tapi kamu tengok. Ini dalam bentuk pseudocode. Tadi dalam bentuk algoritma. Kalau pseudocode tadi, cikgu kata mesti ada perkataan mula dan juga ada perkataan tamat. Lepas tu ada perkataan. Ni sama dengan yang tadi, cuma ianya kita bezakan macam, nampak ni, letak. Kita tulis dengan huruf besar. Pseudocode bakul pun sama sebenarnya, nampak ni. Dia ada perkataan mula, perkataan tamat. Tapi tadi kalau untuk algoritma, dia tak ada perkataan mula dan juga perkataan tamat. Proses dia still sama. Okey, ini pula adalah carta alir bagi aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Carta alir ni tadi pasal yang berkenaan permainan buah rambutan tu, sebenarnya dalam proses tu ada dua kawalan, iaitu kawalan urutan dan juga kawalan pilihan. Okey, ini adalah carta alir sepenuhnya untuk keseluruhan atau cara tersebut. Okey, cuba kamu baca. Cikgu Naden menunjukkan beberapa carta alir bagi permainan komputer menyambut buah rambutan. Berdasarkan algoritma yang diberikan kepada Najmi sebelum ini, yang tadi kamu tengok tadi, mari kita kenal pasti segmen carta alir bagi aliran secara urutan dan pilihan tunggal dalam carta alir di bawah. Okey, nampak kat sini. Ini mula. Tadi kita dah terangkan tentang mula. Dia ada terminal dia kan sama juga dengan, sebenarnya kalau carta alir ni lebih kurang dengan pseudocode. Tapi carta alir kita lukis dalam bentuk simbol. Simbol-simbol tu kamu boleh tengok, tunjuk dah balik dalam buku teks ada. Simbol dalam carta
alif. Apa maksud dia bentuk bulat, apa maksud segi empat tepat, apa bentuk maksud segi diamond. Cikgu dah terangkan sebelum ini. Okey, tengok kat sini. Ini adalah proses. Ini proses dia ni. Letakkan buah rambutan pada kedudukan yang rawak di bahagian atas. Ini proses tu juga. Jatuhkan buah rambutan. Yang ini adalah untuk pilihan. Jadi nampak ni. Ini kita ada pilihan. Ada pilihan ya ataupun tidak. Yang ini kita kategorikan sebagai urutan. Lepas tu jadi pilih. Kalau ya, dia akan lenyapkan buah rambutan. Lepas tu mainkan bunyi, tambah skor. Kalau buah rambutan sentuh bakul, maksudnya tidak dan proses tu akan tamat. Nampak kat situ. Ni segmen-segmennya. Segmen atau cara berikut menunjukkan aliran secara urutan dan pilihan tunggal yang terdapat dalam carta alir buah rambutan. Okey, segmen carta alir secara urutan. Segmen A ni yang tadi yang cikgu terangkan tadi. Letakkan buah rambutan pada kedudukan yang rawak di bahagian atas. Jatuhkan buah rambutan. Ini adalah secara urutan. Okey, yang ini adalah pilihan. Dia ada pilih A atau pilih B. Pilih ya atau pilih tidak. Itu yang cikgu kata tadi. Pilihan. Bila buah rambutan sentuh pada bakul, ya. Maksudnya, bila sentuh bakul akan berlaku proses lenyap buah rambutan, mainkan bunyi dan tambah skor. Dan kalau tidak, dia akan jatuh dan tamat. Itu adalah pilihan. Dia ada pilihan. Dan dalam pilihan tunggal tu juga segmen carta alir tu sebenarnya dia ada berurutan. Lepas buah rambutan tu gugur, jatuh dan kena bakul, automatik buah rambutan tu akan hilang. Lepas hilang dia buat apa? Prosesnya dia akan bunyi. Contoh tet ke kan. Lepas tu terus skor dalam kita punya akan dapat point. Kat situ ada perbezaan. Okey. Carta alir di atas mengandungi dua segmen aliran secara urutan. Kerana semua arahan akan dilaksanakan satu demi satu sehingga selesai. Carta alir di atas juga mengandungi satu segmen pilihan tunggal kerana arahan dalam segmen C hanya akan dilaksanakan jika buah rambutan menyentuh bakul. Tadi cikgu dah terangkan tadi. Urutan tunggal. Apa dia katakan urutan? Apa dia katakan sebagai pilihan tunggal. Okey, ni contoh. Itu tadi daripada buah rambutan. Sekarang kita tengok pula segmen atau cara menunjukkan aliran secara urutan dan pilihan tunggal yang terdapat dalam carta alir bakul. Tadi carta alir buah rambutan. Okey, dalam carta alir bakul pula, dia mesti ada mula. Letakkan bakul di bahagian bawah. Ketik ke kunci kanan atau kiri. Lepas tu ini dikatakan sebagai urutan. Manakala yang kat sini adalah sebagai pilihan. Ya, tidak. Ni ada dua pilihan tunggal tu. Dia ada dua pilihan tunggal. Kita tengok dia. Ke kunci ke kanan. Ya ke tidak? Gerakkan bakul ke kanan. Lepas tu patah balik. Okey, tidak. Dia akan kunci pula ke kiri pula. Gerakkan bakul ke kiri dan tamat. Nampak itu. Dia ada dua kali pilihan. Itu yang dikatakan sebagai aliran tunggal. Ada dua pilihan tunggal. Ni satu, ini dua. Pertama ke kanan kan, kedua ke kiri. Carta alir di atas mengandungi aliran secara urutan kerana semua arahan akan dilaksanakan satu demi satu sehingga selesai. Carta alir di atas juga mengandungi dua pilihan tunggal. Bakul akan digerakkan ke kanan jika kekunci anak panah kanan diketik. Dan bakul akan digerakkan ke kiri jika kekunci anak panah kiri diketik. Nampak tak perbezaan dia kan? Ini untuk bakul kita ada dua pilihan tunggal. Tapi tadi kalau untuk buah rambutan kita hanya ada satu. Maksudnya bakul tu jatuh kena bakul atau tidak, jadi ada satu je. Tapi yang ni ada dua. Ke kiri atau ke kanan. Nampak tak perbezaan kat sini? Apa dia yang dikatakan sebagai aliran secara urutan dan juga aliran pilihan tunggal. Yang masuk urutan ialah kita proses dia ikut satu sampai selesai. Tapi kalau pilihan tunggal ni maksudnya dia ada pilihan. Dia boleh teruskan ataupun dia nak buat pilihan lain. Contoh kalau kamu pergi beli makanan kat kantin. Tengok makanan ada yang kamu nak beli, kamu beli. Kalau kamu rasa, tak naklah beli mihon ni, tak nak. Itu maksudnya pilihan. Tapi kalau kamu ada makanan kamu beli je mihon, beli terus sampai balik ke kelas. Itu adalah urutan. Faham tak antara beza
atau cara kawalan pilihan dan juga urutan. Cikgu harap kamu boleh faham dan cikgu harap kamu juga buat latihan yang cikgu berikan. Kalau ada apa masalah boleh mesej cikgu. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.